Nak pergi raya lah. Wah, cantiknya baju. Baju baru, baju baru. Nak duit raya? Puasa pun tak cukup nak duit raya. Hei, 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 hei. Ha! La 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 la. Tiba pagi Syawal riang-riang, kita raih bersama sanak saudara, bersama keluarga yang tercinta, menyambut Aidilfitri hari mulia. Kita semua bersalaman, hulurkan tangan saling bermaafan, minta mama duit raya, papa jangan buat lupa. Selamat Hari Raya ku ucap pada semua umat manusia. Jom kita bergembira, hari yang penuh makna, cipta nostalgia. Ayo kita ziarah Jiran-jiran tetangga, nikmati hidangan bersama teman. Selamat Hari Raya ku ucap pada semua umat manusia. La 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 la. Adik abang manis muka, bergurau senda, bergelak dan ketawa, bersama keluarga yang terindah, menyambut Aidilfitri bulan bahagia. Kita semua bersalaman, hulurkan tangan saling bermaafan, minta mama duit raya, papa jangan buat lupa. Yeah. Selamat Hari Raya ku ucap pada semua umat manusia. Jom kita bergembira, hari yang penuh makna, cipta nostalgia. Ayo kita ziarah Jiran-jiran tetangga, nikmati hidangan bersama teman. Selamat Hari Raya ku ucap pada semua umat manusia. Selamat Hari Raya ku ucapkan pada semua. Ayo kita semua meriahkan hari bahagia bersama. Selamat Hari Raya Ku ucap pada semua umat manusia. Jom kita bergembira, hari yang penuh makna, cipta nostalgia. Ayo kita ziarah Jiran-jiran tetangga, nikmati hidangan bersama teman. Selamat Hari Raya ku ucap pada semua umat manusia. La 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 la. Okey, itu dia. Assalamualaikum untuk semua dan kita kembali bersua untuk menikmati MHI Malaysia hari ini untuk Syawal yang keempat. Betul. Semoga anda dalam keadaan baik-baik saja. Di mana juga anda berada, mungkin sudah berada di Kuala Lumpur. Kerana pagi ini saya melihat ada ialah banyak juga kereta yang telah memasuki ibu kota. Bagi anda yang masih berada di kampung, semoga sedang berbahagia, bergembira. Kita dah lama tak beraya macam ni. Fitri, macam mana dah pulang ke kampung sekejap? Itu dia, sempat pulang 24 jam saja. Diuji dengan itulah, memanglah sebab kita difahamkan ada 5 juta kenderaan di seantero negara yang berserak untuk pulang ke desa. Pastinya kalau perjalanan tu biasa 3-4 jam, mungkin anda berganda lagi. Jadi sentiasa kena perhatikan maklumat-maklumat trafik dapat diterima. Okey, tadi kita pun dengarkan lagu yang ceria, konsep yang sesuai untuk anak-anak muda kan, untuk meraihkan Syawal. Dan kita nak bersama dengan Hasif Upin dan juga Yunadia. Ya. Okey. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Cantik-cantik baju semua. Okey, macam mana raya tahun ni? Alhamdulillah, okey-okey je. Macam Hasif balik ke mana? Saya balik Johor. Johor. Yunadia? Okey. Saya ke Perak. Ke Perak. Oh, Okey. sekampung. Macam mana perjalanan? Kemeriahan berbeza sebab dah 2 tahun tak berjumpa kan untuk hari raya seperti ini? Perjalanan kalau nak
cakap memang agak memenatkan lah sebab jam kan, kita ada jam. Jadi tapi yang penting kita dapat bersama-sama dengan keluarga, saudara mara, tu yang paling best lah untuk tahun ni. Nostalgia Raya. Cerita kasih ini kolaborasi pertama ke? Ya, betul. Dia bagaimana pengalaman bekerja bersama? Lagi-lagi lagu raya macam ni, lepas kita dah lama tak berayasakan, datang pula lagu awak ketika orang macam tak sabar-sabar untuk beraya dan sebagainya. Macam mana perasaannya itu? Okey, sebagai artis pertama, Hasif merupakan artis pertama dalam Armani Entertainment, saya yang kedua. Jadi ini merupakan kolaborasi pertama lagu raya daripada Armani Entertainment sendiri, iaitu Nostalgia Raya. Jadi lagu ni merupakan sebuah lagu yang macam fresh. Kita bawakan semula pada tahun 2022 ni. Sebab kita dah lama sangat tak beraya bersama, betul tak? Dah 2 tahun kita dah dilanda COVID-19. Jadi dengan adanya lagu ni, kami harap semua pendengar akan menyukai lagu ni. Itu dia. Macam mana nak cari keserasian ketika rakaman tu? Okey, kita mencari kerasian, kita akan macam keluar berbuka puasa sama-sama, kita training macam buka macam tu lah. Buka bersama. Okey, yang penting mendapat sambutan ya. Okay, apa komen daripada peminat ataupun pengikut anda di laman sosial? Apa komen mereka? Okey, komen untuk sekarang ni banyak yang positif lah dan dapat menerima lagu ni dengan baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang paling mereka suka part mana? Okey, yang paling diorang suka maybe untuk saya macam diorang suka macam yang ramai-ramai itu yang ada yes. Senang nak menari lagu ni kan? Yes. Nampak ceria, dapat lupakan segala masalah. Okey. Baik, ni gambaran di mana sebenarnya ni? Okey, ini kami syuting di Kajang. Okey. Ini syuting ni mengambil masa hanya 1 hari. Kita orang semua start syuting pada pukul 4 pagi. Habis pada pukul 1 pagi. 4 pagi? Ya, betul. Oh, okey. Jadi planning macam mana untuk mewujudkan music video ni? Memang dari planning atau proses macam bawa je ramai terus memeriahkan suasana? Macam mana kalau tu? boleh lihat dekat dalam music video tu, semua merupakan barisan artis baru Armani Entertainment. Jadi kami punya planning untuk satukan semua. Kita nak together, everyone sambut Hari Raya bersama. Okey, itu dia. Jadi memang pandai menari ke macam mana? Ke ada koreografer untuk beri? Kalau dalam music video ni kita tak ada koreografer, semua tak ada, kita sendiri je. Main spontan je. Taklah nak joget macam mana. Okey. Baik, sebagai kira kategori anak muda lah kan. Apa mungkin menu kegemaran anda? Kalau saya untuk bulan puasa pula, bulan raya, kita suka, saya macam suka ayam masak merah, of course rendang dan juga ketupat. Kalau saya macam saya ada ketupat pulut, macam itulah. Kalau dia bukan macam ketupat oles tapi dia ketupat pulut. Saya suka rendang daging dan juga lemang dan juga cornflakes madu. Tapi tahun ni tak dapat lagi cornflakes madu. Dia simple tapi dia klasik kan? Yes, betul. Okey, bagi yang akhir sekali ni mungkin kita mintakan ucapan sedikit sebanyak untuk para peminat seluruh rakyat Malaysia yang sedang beraya ketika ini menonton anda. Apa yang nak disampaikan? Silakan. Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada penonton-penonton Malaysia hari ini. Saya ucapkan semoga tahun ini korang happy dengan raya korang. Jadi selamat raya. Okey, dan kepada semua penonton Malaysia hari ini, terima kasih kerana sudi mendengar lagu Nostalgia Raya dan teruskan mendengar kerana lagu ini merupakan satu lagu yang sangat baru dan harap anda semua suka. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Armani Entertainment dan juga Instagram Hasif_Upin dan saya Official Yunadia untuk dapatkan perkembangan dari masa ke semasa. Okey, terima kasih datang ke MHI untuk Syawal yang keempat. Sama, terima kasih sebab sudi jemput. Lepas ni balik ke kampung ke? Yes. Balik lagi? Ya. Oh, okey. Tak puas beraya. Tak pun beraya. Tak apa, kita rayasakan. Okey, Patrick. Lepas ini kita akan berehat seketika. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu. Ini adalah video ucapan raya bagi Badan Beruniform Malaysia. Saksikan. Kami dari Balai Tua dan Nyaman Putih mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Kami dari tim Kospen. Hospital Kepala Batas ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Saya Dr. Syima. Saya
kami dari unit RIF Balai Bomba dan Penyelamat Cameron Highland mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada Gerakan Suria Pakti Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Setiap kali menjelangnya Ramadan atau Hari Raya, pastinya pelbagai jenis kuih muih tradisional disajikan di setiap negeri. Bagi penduduk Kedah, antara kuih yang menjadi pilihan dan boleh dikatakan wajib disediakan ialah kuih dangai. Kuih yang dihasilkan hanya menggunakan 3 bahan sahaja, iaitu tepung, gula dan nyor atau kelapa parut. Walaupun bahannya ringkas, tetapi bukan mudah untuk menghasilkannya. Bagi pembuat kuih dangai Kemboja, Cik Elina Abdul Rahman, 38 tahun. Dia mula belajar membuat kuih ini daripada ibu saudaranya 15 tahun lalu. Atas dasar minat, dia turut membuka perniagaan dengan menjual dan menghasilkan kuih tradisional masyarakat Jelapang Padi ini. Dengan campuran 3 bahan, kuih dangai yang rangup dan lemak-lemak manis terhasil. Bahan-bahannya memang simple. Cuma pakai 3 bahan sahaja. Tepung pulut, kelapa kemantan ataupun kelapa muda. Lepas tu gula. Kita gaul 3-3 tu lah. Kemudian kita masukkan dalam kita punya acuan ni lah. Biasanya saya guna acuan ni. Ada juga yang tak pakai acuan, pakai loyang. Tapi saya kekalkan tradisi tu dengan acuan ni lah. Ramai kadang orang tak tahu dangai tu apa kan. Tapi bila tengok rupa macam ni, baru dia tahu. Dia faham kata, ni dangai daripada Kedah lah. Ataupun saya punya nama kuih ni, saya namakan Dangai Kemboja. Bagi mengekalkan keaslian dan keenakan dangai, Cik Elina memasaknya di dalam bekas sarang kayu turun-temurun yang diberikan oleh ibu saudaranya. Setiap acuan sarang dapat menghasilkan 10 biji dangai sekali masak. Tak perlu dibakar dengan lama, hanya 2 minit sahaja dan ketuk di atas papan pemotong sebelum dipotong dan ditangkup. Namun begitu, ada cara pembuatannya. Jika tidak kena pada bahannya, kuih dangai tidak akan sedap. Kita tak boleh pakai nyok tua. Nyok yang terlalu tua, terlalu muda. Kita kena pakai nyok yang sedang-sedang. Maksudnya, bila kita nak tengok rupa nyok tu, kulit dia hijau, ada keperang-perangan. Bukannya kulit perang semua. Yang itulah pantang larang. Kalau kita guna nyok yang tua, memang kita akan terasa batuk lah bila kita makan. Dia akan terlekat dekat kita punya pengkung lah. Yang tu memang tak sedap lah. Digelar kuih dangai Kemboja kerana nama lokasinya iaitu di Kampung Kemboja, Jerlun, Kedah. Tidak hairanlah jika kuih hasil air tangan Cik Elina ini dicari oleh penggemarnya. Saya memang dangai Kemboja ni memang sedap lah. Sedap lah, sama ada makan waktu berbuka ataupun bukan waktu berbuka. Cuma bagi penggemar dangai betul, dia boleh membezakan yang mana yang terbaik, mana yang tak terbaik. Mana lemak-lemak itu lah. Kira siapa yang gemar selalu? Pakcik ke apa, cucu ke apa ke anak? Pakcik je lah. Bukan tiap-tiap petang lah makan ni. Puasa-puasa nak makan, beli. Kalau bosan mesti ada lah. Ada. 4-5 hari sekali beli ya. Walaupun pelbagai kuih atau sajian moden terhasil, tetapi kuih tradisional tetap menjadi pilihan tanpa mengira generasi. Cara tidak langsung, keenakan rasa tradisi kuih dangai ini masih boleh kekal
zaman berzaman. Wah, itu dia resepi kuih dangai. Factory pernah makan? Of course. Of course. Sudah tentu. Sudah tentu. Orang kampung. Sofia pernah makan? Dia jumpa saya, dia cakap of course. Saya tak pernah lagi. Ya ke? Jujurnya. Siapa yang hantar ke Sri Pentas? Terbiasa dengan mungkin pancake semua kan. Nanti saya buat sebab sangat sedap. Wow. Nampak macam senang nak buat tapi itulah tadi complicated. Dia seni dia kan? Sofia suka nyok kah? Nyok? Nyok. Apa tu? Kelapa. Utara bagi kelapa. Oh. Okey. Kita nyok tu dia kena tadi dia habang lah nyok tak boleh nyok tua. Okey. Kelapa tua tu tak sedap nanti dia kena pandai-pandai yang sedang. Okey. Jadi Sofia ditugaskan saya kena bagi assignment dekat Sofia lah. Pergi utara. Saya kena menjelajah satu Malaysia makan ke semua kampung. kuih-kuih di utara kan. Okey, tak apa itu tentang dangai memang pesonanya sepanjang zaman. Baik, kita juga hari ini bertuah kerana di samping kita berdua di studio ni ada kemeriahan yang berlaku di sebuah tempat ni yang mengumpulkan salah-salah keluarga. Difahamkan hari ini yang bersama kita, tak pasti dah sampai ke tidak, tapi 300 ahli keluarga yang bakal dikumpulkan untuk menyertai majlis ukhuwah keluarga ini bagi zuriat Hamzah dan Rafi'ah. Kita difahamkan ini usaha yang cukup kukuh yang diwujudkan satu ahli jawatankuasa untuk mengumpulkan 5 generasi. Betul, bukan senang sebab kita nak cari siapa yang atuk ini, siapa anak-anak dia kan. Memang mencabar. Tapi kalau ada penggerak tu memang cukup mahal nilai harganya. Sebab nanti kalau kita tak buat sekarang, takut nanti anak cucu akan datang ni macam buat tak tahu je. Betul. Kini gambaran awal bagaimana sebenarnya tentang intro ataupun gambaran zuriat kepada Hamzah dan Rafi'ah yang ingin kita bicarakan ini. Kita saksikan. Jom. Kehidupan moden dengan teknologi serba canggih pada masa kini sedikit sebanyak mencipta jarak kekeluargaan antara satu sama lain. Namun berbeza bagi keluarga Allahyarham Hamzah Bonta dan Allahyarhamah Hajah Rafi'ah Mat Latim yang masih mengekalkan hubungan silaturahim serta memegang utuh salah silah keluarga sehingga 5 generasi. Allahyarham Hamzah dan Allahyarhamah Rafi'ah mempunyai 11 orang anak. Setakat 20 April 2022, keluarga besar ini terdiri daripada 7 anak, 4 menantu, 62 cucu, 202 cicit serta 63 buyut. Menggelar keluarga ini sebagai zuriat Hamzah dan Rafi'ah, budaya kunjung-mengunjung tanpa menunggu musim perayaan sentiasa diamalkan sebelum ini. Namun Aidilfitri kali ini menerbitkan lagi rasa syukur apabila keluarga besar ini dapat kembali berkumpul setelah perhadapan pandemik COVID-19 2 tahun berturut-turut. Orang kata hubungan salah silah keluarga ni susah nak dikekalkan kan. Lagi 5 generasi. Hari ini kita akan pertengahkan inisiatif usaha ini dan difahamkan hari ini juga akan diwujudkan majlis mengumpulkan mereka semua itu. Baik, sebenarnya kalau kami bawa kepada anda secara maya memang dapat gambarannya kemeriahan yang berlaku. Dah sedia macam kenduri kahwin ni. Yang ni kalau buat majlis pun tak payah panggil orang luar. Mereka je pun dah akan memenuhi segenap ruang yang ada di kampung halaman. Dan bersama nanti dengan Haji Mat Arif Hamzah sebagai ketua keluarga, ditambah pula dengan Haji Mat Saleh Hamzah sebagai penasihat. Tengok di belakang tu memang tu dia memang meriah Haji Abdul Samad, ada Haji Abdul Hamid Mat Arif sebagai pengerusi, Senior Abdul Samad Sulaiman sebagai penyelaras. Yang kini mereka berada di Sungai Besar Selangor dalam konteks silaturahim keluarga antara keluarga zuriat Hamzah dan Rafi'ah. Assalamualaikum semua. Selamat Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Jadi Sungai Besar ini macam ada satu mega kenduri ya. Padahal keluarga sendiri je. Dia macam mana orang kata hari ini majlis tu sendiri, mungkin boleh kongsikan kemeriahan, dah ramai ke berkumpul ke ramai lagi yang masih dinantikan ni? Macam mana? Okey, sekarang sedang sekarang sambil menunggu dari keluarga yang lain sedang tiba. Okey, mungkin sebab berdekatan tu jadi ada sikit gangguan teknikal. Baik, nak tanya pula mungkin Haji Mat Arif dulu dapat mulakan bagaimana menyusun jadual dan perancangan ni. Bukan senang kita nak kumpul ya. Mungkin ada yang berada di jauh di selatan, di utara, timur, barat semua. Macam mana membuat gerak kerja awal sebelum dikumpulkan pada hari yang bersejarah ini? Mungkin ada yang nak ceritakan usaha awal untuk mengumpulkannya.
masa peringkat awal, pada peringkat awal kita bercadang untuk mengadakan kenduri kecil-kecilan je. Ya, pada mulanya kita nak buat cara kecilan lah. Tapi bila dipikirkan untuk menghubungi silaturahim antara keluarga, jadi kami cadangkan sebelum COVID dulu lagi. Tangguhkan sebab COVID, hari ini alhamdulillah dapat kita jayakan. Mungkin kita menyentuh berkenaan berkomunikasi dengan 5 generasi ni pasti ada cabarannya. Mungkin boleh kongsikan bagaimana mula menjejaki setiap seorang dalam orang kata salah silah keluarga itu, bagaimana ada permulaannya mula untuk mengumpulkan semua ahli keluarga? Kita mula daripada hubungan kita masalah COVID, kita ada buat majlis baca tahlil dan yasin menghubungi secara live, dan daripada situlah mula kita mengumpulkan idea-idea untuk menyatupadukan untuk mengadakan majlis pada hari ini. Itu dia. Jadi maksudnya ada AJK ya, yang mana bahagian kenduri, yang mana bahagian kemahnya, bahagian persembahan ke kalau ada cedera hati ke. Macam mana dibuat perbincangan tu, sebab mungkin ada yang tak berada di berdekatan ya. Macam inilah ya, mungkin ada buat Google Meet ke apa semua untuk berunding cara. Ya. Saudara Fitri memang sukar untuk mengadakan majlis yang besar dengan keluarga yang berada di berjauhan. Jadi melalui teknologi yang ada sekarang ni, kita berhubung melalui alam maya. Dan kita melalui WhatsApp, aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram dan bermacam-macam lagi cara. Yang penting pelantikan urus dia ni yang diketuai oleh bapa saudara saya ni, Pak Anda Haji Ma'arif, dan penasihat sebagai Pak Hitam Mak Saleh ni. Dia yang mengusahakan dan memberi semangat pada anak-anak buah dia untuk alhamdulillah. Dan kita cari daripada atuk saudara, macam mana cerita tu, yang macam mana kita nak ceritakan balik sejarah keluarga ni kepada anak generasi kita yang ke bawah ni. Jadi memang dalam bulan puasa tu dan sebelum bulan puasa lagi, kita dah mula bergerak berjumpa ahli-ahli keluarga yang berada berjauhan ni untuk dapatkan balik cerita-cerita lama, untuk kita kumpulkan balik gambar-gambar yang lama, kita buka balik album-album lama. Jadi cabaran lah yang kita nak dapatkan balik, sebab dulu zaman yang sebelum ni kita tak ada lagi gambar-gambar dalam kamera. Kita kena buka album lama ni. Kalau lihat gambar-gambar ni, album-album lama yang kita terpaksa kita minta balik dengan keluarga-keluarga kita, share album-album ni pada kita untuk kita tunjukkan pada anak-anak generasi kita yang ke bawah. Baik, bagi generasi yang mungkin 50 tahun ke atas kan, jadi mereka ni mungkin kekurangan dari segi tenaga. Yang masih muda, yang 20-an, 30-an ni, macam mana nak didik mereka supaya nanti menjadi penyambung legasi? Sebab takut nanti bila sampai satu tahap, ada yang macam terputus ya, sebab tak ada penggeraknya. Macam orang lama ni, dia punya semangat tu tinggi, dia punya ukuah tu memang hebat sekali. Macam mana nak didik? Berkumpul pada sesama, memberitahu yang ni kamu nanti kena itu dan ini, supaya kita dapat kekalkan momentum dan semangat itu sampai bila-bila. Ya, insya-Allah melalui daripada mak ayah sendiri, setiap keluarga dia ada ketua keluarga masing-masing. Daripada sebelah beradik ni masing-masing mempunyai mak ayah yang mendidik kami untuk memastikan salah silap jaga. Kita kena pastikan, terutamanya kenduri kahwin. Kenduri kahwin ni yang paling dia bagi key elemen untuk kita jaga. So kita memberi pada kenduri ahli keluarga, walau macam mana pun jauh masa kita, kesibukan kita akan cuba sampai ke majlis tu insya-Allah. Daripada situ kita akan mengenalkan anak-anak kita kepada generasi kita yang bahagian atas. Kami tertanya ni, ahli keluarga usia yang paling tertua umur berapa, yang paling muda, paling kecil sekali umur berapa? 82. Kita 82. mak saudara saya, Mak Lang Mariam, umur yang masih hidup sekarang ni, anak yang pertama dah meninggal dunia. Yang paling tua berumur 82 tahun. Dan yang paling muda ada yang baru lahir pun. Oh, itu dia. Beza umur 82 tahun ya. Wow. Itu menarik sekali. Jadi apakah ini akan merangkap ada di dalamnya akikah ke, berkhatan ke, atau apa? Atau cara pada hari ini? Aktivitinya?
Okey, antara aktiviti yang kita adakan pada hari ini, alhamdulillah kita ada juga majlis akikah anak-anak buah kita yang baru lahir. Dia panggil dalam ni buyut lah. Buyut. Generasi kelima. So ada majlis akikah untuk buyut kita Muhammad Los, dan seterusnya kita ada juga cabutan bertuah. Dan cabutan bertuah ni adalah sumbangan daripada ahli keluarga. Yang mereka meriah. Kita akan sediakan kupon untuk cabutan saja. Hadiah ni semua sponsor daripada ahli keluarga untuk dia cabut semasa majlis. Itu dia. Okey. Ada kalau ikutkan secara nisbahnya berapa ekor lembu yang tumbang untuk majlis ini? Okey, memandangkan hari ini hari raya, jadi kita buat makanan secara ringkas sajalah. Tapi orang makanan ni kita tak adalah sampai menumbangkan lembu, tapi kita menumbangkan 3 ekor kambing. Okey, baik. Jadi nanti akan ada sesi ucap utama ke daripada yang paling dihormati dalam keluarga untuk menyampaikan pesan-pesan mereka? Ya, insyaAllah hari ini penasihat dan penaung Pak Andak dan Pak Hitam Mat Saleh, Pak Andak Mat Arif akan memberi ucapan amanah kepada anak-anak buah dia lah. Macam mana kita perlu menjaga salah silah ni dan mengekalkan Saya tanyakan kepada Haji Abdul Hamid ya, mungkin sedikit perasaan lah setelah sekian lama cuba untuk berusaha mengumpulkan keseluruhan ahli keluarga. Perasaan dia hari ini bagaimana? Akhirnya mereka semua akan datang untuk bersama-sama meraihkan ukhuwah ini. Macam mana perasaannya? Alhamdulillah lah. Kita berasa gembira. Walaupun kami ni, macam saya ni generasi yang kedua. Kita sangat seronok bila kita berkumpul daripada kejauhan, berkumpul dengan adik-beradik, sepupu, bapa saudara. Kalau kita tak buat macam ni, susah kita nak jumpa. Biasanya waktu kenduri, kita akan ambil tindakan lah. Biasanya kita akan ambil tindakan untuk kumpulkan mereka. Jadi Alhamdulillah hari ini kita berjaya. Bukan kerja seorang, tapi sebenarnya dengan kerjasama semua lah. Komitmen semua, walaupun dalam keadaan sebelum ni kita pandemik, kita dapat jalankan juga perkara ni insyaAllah. Itu dia. Jadi sebab di Sungai Besar ni, jadi apa mungkin menu unik, menu tempatan yang dihidangkan untuk, mungkin ada datang daripada Johor ke daripada utara kan, teringin nak rasa daripada Sungai Besar ni apa menu utama yang disajikan tu? Biasa menu utama di sini pecel lah. Ini menu utama di sini pecel. Ini biasanya kebanyakan orang Jawa. Bila walaupun kita orang Melayu, tapi tradisi Jawa tu masuk juga dalam kehidupan kita. Sekutlah ada nasi ambang semua kan. Okay, dan selepas ini kita nanti pukul 11 ni akan mula majlis tu kan. Setakat ni dah ramai ke yang reply kat WhatsApp group tu kata dah nak sampai ke, macam mana setakat ni? Ada berhubung untuk dengan ahli keluarga yang akan sampai tak? Mengikut pengesahan kehadiran pada peringkat awal, kita cuma menerima pengesahan sebanyak 250 kehadiran. Tapi setakat hari ni ada lagi pagi ni yang ada mesej kita bagi tahu nak datang, takut makanan tak cukup apa semua kan. So sekarang ni dah lebih daripada 300 orang yang confirm nak datang. Itu dia. Alhamdulillah. Mereka nak bagi tahu kita, maklumkan kita ada yang sebelum ni tak dapat datang bekerja dan tempat akan ubah jadual kerja dia nak datang majlis ni. Saya jangkakan mungkin cucu cicit, anak-anak yang kecil-kecil lagi akan mungkin dikenal pasti pula kot hari ini. Mungkin lebih ramai lagi kan. Dan saya rasa yang paling seronok sekali bila mana kamu ni anak siapa? Anak siapa? Ni anak siapa? Ni cucu siapa? Ni anak siapa? Sebab yalah kan daripada yang usia 80-an kepada yang baru lahir ni memang nak kenal tu memang perlukan inilah dokumentasi kan. Betul. Sebab mungkin dah kenal 5 tahun lepas tapi dah berubah kan. Daripada tadika mungkin dah sekolah, daripada yang sekolah ni tu tengok dah beranak pinak semua. Memang berkembang keluarga Hamzah dan Rafiah ini. Okey, kita tengok sikit ini gambaran yang berada di belakang. Kalau yang nampak di kamera mungkin dapat baik, kita dah tengok kemeriahan yang ada sekali jam pagi ni. Sebab jadualnya bermula 11 pagi tapi kita awalkan untuk beri peluang kita interaksi di MHI. Ini gambar dapat kita berikan. Nak minta semua lambaikan tangan. Satu Malaysia tengok ni boleh tak? Ahli keluarga semua anak-anak kecil. Minta lambai. Terima kasih MHI, terima kasih.
Itu dia, kita doakan yang terbaik untuk keluarga ini dan juga niat baik untuk menjaga salah silah ini akan memberikan impak yang harmoni kepada keikhlasan kita, menjaga keturunan dan setiap yang berlaku ini juga satu sedekah untuk keluarga ataupun almarhum bagi Hamzah dan Rafiah yang telah pergi meninggalkan kita semua. Selamat Hari Raya kami ucapkan kepada keseluruhan salah silah keluarga zuriat Hamzah dan juga Rafiah. Saya sebagai seseorang yang punya keluarga yang kecil kan, melihat suasana seperti ini, rasa syahdu dan gembira untuk mereka. Ini bukan usaha yang mudah untuk saya pun kena gerakkan jugalah sebab saya keluarga yang ramai. Oh ya ke? Ramai sangat. Dah boleh dah dapat inspirasi. Sebab saya pun dah 10 beradik. Wah. Oh, kita boleh buat coverage lepas ni atas Fatri akhir. Okey, kita akan berehat seketika Fatri. Nanti banyak lagi akan menyusul, termasuk kita nak berbincang berkaitan dengan lagu raya aktiviti kan. Wow. Sebab ada sama sekarang ni semua orang boleh buat konten, tapi yang menarik akan kita bawakan untuk anda semua. Selepas ini di MHI kembali selepas ini. Masing-masing menghadap kamera. Dah boleh raya ke? Ini raya telah pun tiba. Sekian lama tak jumpa ibu bapa. Mula kau berbalik beraya. Janganlah lupa pelitup muka. Itulah baju raya. Kat mana? Pagi dah lah. Ke kampung halaman kita. Saudara tercinta, sepi saya sini sakanya kembali. Mula kita raya bersama, Aidilfitri yang mulia raikan. Jangan bawa kopi bersama, mangkuk kita kuarantin saja. Ada makanlah Homer, macam makan betul lah. Bersama Aidilfitri yang mulia raikan. Jangan bawa COVID bersama, mangkuk kita karantin saja. Mula kita raya bersama, Aidilfitri yang mulia raikan. Jangan bawa COVID bersama, mangkuk kita karantin saja. Mangkuk kita karantin saja. Mangkuk kita karantin saja. Dah boleh raya. Wah, dah boleh Itu raya. dia. Projek lagu raya SSEMP. Keluarga daripada projek lagu raya Sekolah Seni Malaysia Perak yang begitu bermaya dan kreatif sekali. Baik, kita nanti bersama dengan jurulatihnya secara alam maya dengan Encik Muhammad Alif Azman. Kita juga ada di talian Encik Muhammad Edi Nasrin Hamzah, gurunya. Dan ditambah lagi dengan Muhammad Haikal Arif, Abu Mansur Halimi, pelajar. Dan Adriana Zatasha Haji Ahmad Azam Shah, juga pelajar yang bersama dalam projek lagu ini. Baik, tanya dulu dengan Encik Muhammad Alif. Okey. Macam mana menggerakkan kreativiti, melibatkan pelajar dan juga ramai ada ahli politik semua untuk sebuah karya yang segar begini? Ya. Buat lagu ni sebenarnya adalah untuk tujuan promosi Sekolah Seni Malaysia Perak sebenarnya. Jadi saya ambil kesempatan untuk kebetulan raya, jadi kita buat lagu raya. Jadi kami melibatkan semua bidang dalam Sekolah Seni Malaysia Perak ni. Dia ada 4 bidang.
muzik, tari, teater dan juga visual. Jadi kami kolaborasi bersama untuk menghasilkan sebuah karya termasuk video klip dan tarian semualah. Kita joint venture ramai-ramai. Dan Encik Muhammad Eddie, macam mana kata perasaan dia dan orang kata cabaran dia untuk mengkoordinasikan semua untuk memastikan ialah semua hadir, semua perform dan sebagainya, macam mana? Okey, perjalanan kami tu? Terima kasih. Kami di Sekolah Seni Malaysia Perak, alhamdulillah orang kata puas tu sesama bidang untuk empat bidang yang Cikgu Ali sebutkan tadi tu, alhamdulillah kami rapat bersama-sama untuk kolaborasi sama-sama untuk mengeluarkan orang kata satu produk kali pertama, itu penghasilan lagu raya Sekolah Seni Malaysia Perak itu sendiri. Dan alhamdulillah turut kita dapat kerjasama dari Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Datuk Seri Faizal Azumu, dan kerana kami di Sekolah Seni Malaysia Perak adalah anak angkat kepada Menteri Faizal Azumu, dan juga alhamdulillah lah untuk menjayakan video klip dan juga lagu Dah Boleh Raya ini, satu orang kata cabaran dan juga satu penghasilan yang orang kata kami pun tak sangka akan viral sebegini lagu ini, tapi alhamdulillah lah orang ramai boleh terima lagu ini dengan baik, alhamdulillah. Itu dia nampak keseronokan kebahagiaan di situ. Baik, macam mana pula dengan pelibatan Haikal Arif dalam lagu ini? Berperanan sebagai apa, Haikal? Saya dalam lagu ni saya dah main solo gitar, iaitu first gitar dalam lagu ni. Dah berapa lama di Sekolah Seni? Dah 5 tahun dah. Sekarang ni form 5. Oh, okay, itu dia membesar dengan kesenian ya. Okey, jadi macam mana melihat perancangan ni satu perkara yang sangat dinantikan. Kita ada COVID ni, mungkin tak ada kelas sebegini, tapi tiba-tiba dapat peluang semua rakan-rakan sebaya ni dapat beraksi dengan cemerlang sekali dalam lagu ni. Mula-mula tu macam kalau PDPR tu macam tak ada semangat nak pergi sekolah, semua belajar online. Dia macam tak feel lah rasa sekolah tu. Bila dah masuk sekolah ni, betul dapat show macam ni, dia macam best sekolah seni macam tu. So good lah. Ya, kita rasa hidup semula kan. Adriana Zatasha, macam mana awak memainkan peranan apa dalam music video ni, dan perasaan awak sendiri dapat turut serta beramai-ramai viral pula tu, lepas tu macam mana perasaannya, Dik? Saya memainkan peranan sebagai, saya vokal, saya menyanyi dalam ni. Saya memainkan peranan sebagai pelajar dalam MV ni. Perasaan saya bangga jugalah sebab ni first time sekolah buat lagu yang ramai-ramai sekolah join, dia rasa bangga lah. Macam tu lah. Jadi biasa Adriana nyanyi lagu apa kalau kebolehannya? Lagu tradisional ke macam mana? Lagu tradisional boleh, modern boleh. Saya selalu masuk tandingan juga waktu PDPR hari tu, banyak join tandingan online. So dari situlah saya dapat belajar lagu tradisional semua dari Cikgu Eti semua. Okey, dalam klip lagu ni anda buat rakaman di mana tu? Apa dia? Buat rakaman di mana suaranya? Dekat sekolah juga. Oh, kat sekolah juga. Okey, itu dia. Baik, kembali pada Cikgu Muhammad Alif ya. Jadi apakah ini akan mencetus lebih banyak kreativiti dalam kalangan pelajar dan Sekolah Seni Malaysia Perak ni? Sebab dah dapat idea, dah viral, jadi ada motivasi untuk berkarya lebih banyak lagi selepas ini. Betul, insyaAllah. Sebab kita macam cikgu cakap, kita tersangka benda-benda macam ni, kita hanya buat untuk promosi untuk proses kita, tapi kita target Perak lah. Tapi bila macam ni, bila jadi viral macam ni, kita pun tak sangka, alhamdulillah. Dan insyaAllah untuk selepas ini kita akan buat macam-macam lagi lah. Banyak produk. Sebenarnya aktiviti kita banyak benda yang kita rancangkan untuk Sekolah Seni Perak ini sendiri lah, untuk student-student supaya sekolah ini dikenali sebenarnya. Itu dia. Dan projek ini dengan penglibatan para pelajar, adakah ia sedikit sebanyak membantu pemarkahan pelajar ni ke bagaimana? Okey, sebenarnya kita adalah untuk daripada sekarang 1 sampai 5 kita ada bagi satu band, kita panggil dia band 1 sampai band 6. 6 tu adalah pencapaian paling tinggi. Jadi untuk macam assessment mereka memang kita akan ambil kira penglibatan mereka selain daripada waktu kelas. Macam projek-projek macam ni mereka ada markah bonus lah kita bagi. Itu dia. Tengok tadi macam tengok pelajar menari tu, kalau kita tengok sekolah biasa mungkin ada tarian macam tu, tapi yang ni nampak memang profesional ya. Gerak tari pelajar-pelajar tu semua nampak jadi memang terpelajar lah ya, memang dalam bidang tu. Jadi Cikgu Eddie mungkin nak kongsi sikit
lepas ni mungkin ada lebih banyak ibu bapa yang yakin untuk hantar anak ke sekolah seni, walaupun masuknya banyak tapisan ya, tapi keinginan untuk menjadikan seni sebagai satu sumber inspirasi tetap membara, cikgu. Ya betul. Macam kita sedia maklum, mungkin kita dalam proses lagi promosi sekolah seni Malaysia. Di Malaysia pun kita ada 5 buah di Johor, Sarawak, Sabah, Perak dan juga Kuala Lumpur. Jadi kami para ibu bapa di luar sana, kalau anak-anak anda orang kata mempunyai bakat berkenaan dengan kesenian, boleh menghantar ke sekolah seni Malaysia. Tapi insya-Allah di sekolah seni Malaysia balance, maksudnya akademik dan juga pelajaran kesenian itu sama rata. Maksudnya anak-anak itu tidaklah cenderung kepada kesenian sahaja, akademik pun tetap kami jaga. Ya, dia seiring dan stabil ya kedua-dua perkembangan pun. Soalan saya tertanya-tanya juga ni, kalau sekolah sukan kita melihat mereka bertanding sana sini kan, jurusan sukan sini sana. Dibagi untuk sekolah seni ni, adakah terdapat pertandingan antara sekolah ke bagaimana, cikgu? Sekolah seni ni sewaktu PKP sebelum ini kami adalah maksudnya KPM itu sendiri bahagiakan kurikulum dan kesenian itu sendiri menganjurkan pertandingan online sesama sekolah seni dan juga terbuka untuk sekolah di seluruh Malaysia, dan pelibatan itu pun kami juga masuk dan alhamdulillah ada tempat-tempat yang kami peroleh. Tapi pertandingan itu maksudnya tidak kata meluas untuk ke semua sekolah-sekolah harian di Malaysia lah. Maksudnya masih lagi terhad kerana ada sebilangan maksudnya sekolah yang orang kata macam contohnya kami di sekolah sini, kelebihan kami untuk kesenian bila bertanding dengan sekolah harian biasa agak orang kata tercabar untuk di sekolah harian biasa. Jadi itu kami berserah kepada pihak atasan, kalau dibenarkan bertanding bersama sekolah harian biasa, kami turut sertai pertandingan yang diberikanlah itu. Itu dia. Kalau ikutkannya ni, bila rakamannya untuk klip video tu? Sebab melibatkan tenaga menari-nari semua kan? Di pertengahan puasa kami pertengahan puasa. Oh, puasa tu dia. Ya, masa menari ni semua rakaman termasuk audio, video semua pada bulan puasa. Alhamdulillah kita puasa semua tu. Itu dia, nak menari di tengah panas juga saya kira. Mencabar juga kan. Dapat shot dan take yang bagus. Okey, apa pun tahniah kerana ini mencerminkan kredibiliti dan karisma bagi Sekolah Seni Malaysia Perak yang begitu mengagumkan untuk anda semua. Kami sangat banggalah dengan pencapaian ini. Saya kira pembakar semangatlah untuk SSNP ini untuk terus melakar dan menghasilkan banyak lagi karya seni. Itu dia, bukan senang kita nak latih budak-budak kalau memang tak ada asas kan. Tapi yang buat ni kita tengok memang dah profesional, yang pandai musiknya, gerak tari tu nampak betul-betul memang biasa dengan pertandingan. Okey. Okey, dan kita akan berehat seketika. Sekembalinya ada sedikit yang perkongsian kami hanya di Malaysia hari ini. Kami dari Jabatan Arah Rekod dan Pencen ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami warga Jabatan Arah mengucapkan Minal Aidil wal Faizin kepada semua anggota tentera terutama yang sedang bertugas. Selamat Hari Raya. Maaf diminta, salam dibulurkan. Kami warga klinik Kota mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jam celik dah masuk syawal keempat kan, Fitri? Syawal keempat. Saya pun tak puas makan lagi sebab... tak puas makan? Untunglah langsing orangnya. Tapi teringin, banyak yang teringin. Tapi itulah, Sofia ni memang setiap petang berlari kan. Saya kena ikut jejak langkah Sofia lah. Kita dah makan rendang, lemang semua tu. Kalau boleh, kena juga ada pergerakan lah supaya nanti terkejut perut kita dan kemudian berat mencanak lah. Mendadak pula kan. Momentum tu tidak sama. Okey, cerita kita hari ini. Tips kesihatan. Cerita hari ini kita akan memberikan anda sedikit sebanyak peringatan lah untuk jangan lupa menyaksikan antologi istimewa Wan Senja, lakonan hebat daripada barisan pelakon seperti Datuk Oji Ahmad Daud, Nabila Razali, Wan Sharmila, Fadilah Mansor dan Anik Suhair bermula raya pertama hingga raya keempat jam 11.30 pagi hanya di TV3. Itu dia, karya yang mungkin sekira agak berat tapi
lagi cantik dalam konteks mesej yang disampaikan. Satu lagi juadah jiwa untuk anda, Wan Senja, dari pertama sampai raya keempat. Sepasang pagi hanya di TV3. Ya, khas untuk anda semua. Dan pastinya esok kita akan bawakan perkongsian anak saudara yang kehilangan ibu saudaranya yang OKU sebelum Hari Raya. Sedikit perkisahan yang boleh memberikan kita rasa kesyukuranlah bersama dengan keluarga yang tersayang. Itu dia hari Jumaat pengisian untuk jiwa. Okey, anda lepas ni Sofia ke mana? Saya balik rumah lah, jaga anak. Beraya di rumah. Okey, dia saya akan ke Kelantan. Alhamdulillah. Dah 3 tahun tak pulang. Jadi daripada saya balik ke Perak. Jadi tahun ni memang sibuk lah. Sebab anak makin besar mereka pun nak berkenalan kan. Dan inspirasi daripada keluarga tadi tu. Mereka ni berkenalan, beraktiviti untuk menambah lagi silaturahim yang baik untuk keluarga. Pengerusi AJK. Bergerak. Penggerak. Terima kasih semua. Kita akan jumpa anda esok. Selamat Berhari Raya Syawal keempat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Raya. Pagi Syawal riang-riang, kita raih bersama sanak saudara, bersama keluarga yang tercinta, menyambut Aidilfitri hari mulia. Kita semua bersalaman, hulurkan tangan saling bermaafan. Minta mama duit raya, papa jangan buat lupa. Hari Raya, ku ucap pada semua umat manusia. Jom kita bergembira, hari yang penuh makna, cipta nostalgia.